Dan untuk mengulas lanjut KDNK Malaysia bagi 2022 ini, berada di talian adalah penganalisis Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai. Doktor, terima kasih kerana bersama kami di Buletin Awani jam ini. Doktor, reaksi awal melihat kepada kadar ini 8.7% bagi tahun 2022 dengan KDNK, suku keempat adalah 7%. Doktor. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa apa yang disebutkan pertumbuhan pada 8.7% adalah melebihi daripada unjuran awal 8.5%. Dan ini adalah disebabkan prestasi di suku tahun keempat pada 7% juga melebihi daripada anggaran awal. Dan kita memang sudah melihat bahawa kadar pertumbuhan menurun selepas suku kedua tahun 2022, tapi kita menjangkakan dia akan lebih teruk kerana tahun 2023 dianggarkan pada awalnya akan menjadi tahun kegawatan seluruh dunia. Tapi nampaknya tahun 2023 bukan tahun kegawatan kerana Bank Dunia mengunjurkan bahawa ekonomi dunia akan berkembang pada 2.9%. Jadi ini satu berita baik dan sekarang persoalannya ialah bagaimana kita memanfaatkan perubahan persekitaran ini untuk melonjakkan ekonomi kita kerana ekonomi kita sedang menuju kenaikan dan dijangka akan mencapai puncak pada tahun 2015 atau 2016. Doktor, ingin juga saya melihat kepada doktor mengatakan tadi unjuran awal pada 8.5% tetapi diumumkan 8.7%. Apakah mungkin faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan yang memberangsangkan ini, doktor? Suku tahun keempat kita telah mula membuka ekonomi dari segi kemasukan pelancong asing mula masuk, ekspor kita pun semakin bertambah dan paling penting ialah sebenarnya indeks keyakinan pengguna telah meningkat daripada 97% kepada 100% pada suku tahun keempat yang menyebabkan persepsi pengguna sangat positif yang meningkatkan perbelanjaan pengguna. Perbelanjaan pengguna terus meningkat pada suku tahun keempat dan di Malaysia ini 65% pertumbuhan ekonomi dipacu oleh perbelanjaan persendirian. Jadi apabila persepsi pengguna positif, perbelanjaan meningkat, KDNK juga meningkat lebih daripada yang diharapkan. Baik. Doktor, ingin juga kita melihat, bila kita melihat kepada perbelanjaan meningkat, rakyat pun masih lagi bercerita tentang kos sara hidup yang tinggi. Bagaimana kita mahu angka KDNK ini, yang peningkatan positif ini, dia bukan bagaimana ia perlu menjadi refleksi atau cerminan kepada kehidupan rakyat itu secara khususnya, sebab kita tidak mahu hanya bercakap okey ekonomi kita, KDNK kita berada dalam berkembang dalam keadaan yang baik dan positif, tetapi cerminan itu kepada kehidupan rakyat. Bagaimana doktor melihat perkara itu? Itulah yang menjadi isu sebenarnya. Setiap kali diumumkan kadar pertumbuhan suku tahun ke tahunan ke kepada rakyat biasa isi rumah, dia hanya melihat itu sebagai satu kenyataan yang tidak memberi makna apa-apa kepada mereka, sebab mereka sebenarnya tidak merasa bahawa ekonomi kita sedang keluar pulih dan sedang menuju puncak. Ini ialah kerana pendapatan tidak berkembang, kos sara hidup semakin meningkat dan maknanya setiap isi rumah tidak merasa bahawa mereka terlibat secara terus dan menikmati hasil daripada peningkatan tumbuhan keluaran negara kasar kita misalnya. So doktor, bagaimana kerajaan mungkin boleh memberi jaminan cerminan kepada pertumbuhan yang positif, kepada cerminan kepada kebajikan rakyat atau kepada rakyat secara khususnya kehidupan rakyat? Ini memerlukan satu langkah yang lebih berjangka, sederhana dan panjang. Contohnya kita telah membincangkan tentang peningkatan pendapatan. Pendapatan pengguna perlu meningkat. Hari ini hanya syarikat dan majikan hanya berkongsi 35% daripada pendapatannya. Jadi
kalau KDNK meningkat, hanya 35% akan dibayangkan dalam gaji. Walhal ada lagi 65% diraih oleh kumpulan lain. Di negara-negara maju, sehingga 60% daripada gaji ini 60% daripada KDNK adalah dikongsi dengan pekerja. Jadi ini perlu menjadi satu matlamat di Malaysia bahawa kita nak majikan berfungsi sehingga 60% untuk bayaran gaji. Tetapi ini bermakna kita perlu meningkatkan produktiviti kumpulan pekerja kita. Baik. Doktor, mungkin yang terakhir soalan saya adalah untuk tahun 2023 ini, apakah downside risk yang perlu diberi perhatian? Okey, pada awalnya diramalkan bahawa pertumbuhan pada tahun 2023 adalah pada keadaan 4%, kemudian dia naik jadi 4.5%. Sekarang yang terakhirnya ramalannya ialah 4.9%. Dan saya yakin sebenarnya kita boleh mencapai pertumbuhan sehingga 5.5 atau 6%. Cuma kita perlu terus memberi keyakinan tinggi kepada pengguna. Jadi indeks keyakinan perlu ditingkatkan supaya pengguna terus berbelanja secara sederhana. Dan di masa yang sama kita perlu memulakan usaha untuk meningkatkan kemahiran, kepakaran untuk menolak kumpulan pekerja, khususnya kumpulan pekerja yang tidak mahir, untuk menjadi lebih mahir untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dan kita juga perlu membangun industri mikro, khususnya berkait dengan sektor pelancongan yang akan menyemarak kerana 65% daripada KDNK adalah dari sektor perkhidmatan yang termasuk pelancongan. Ini perlu dilonjakkan dalam masa terdekat. Baiklah, terima kasih penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoyar Bardai. Baiklah, Buletin Awani jam ini berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini.